Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua yang sudi mengikuti sesi webinar kita pada malam ini iaitu Round Robin Talk. Baiklah, webinar kita pada malam ini kita akan bincangkan mengenai satu topik yang boleh dikatakan hangat dalam kalangan masyarakat pada hari ini iaitu isu kesihatan mental. Pada malam ini juga Alhamdulillah kita berpeluang dapat mendalami kisah seorang pejuang masalah kesihatan mental. Sebelum kita mulakan sesi perkongsian kita, terdapat beberapa perkara yang ingin saya ingatkan kepada para hadirin. Iaitu yang pertama, sila pastikan mikrofon anda berada dalam keadaan mood senyap sepanjang webinar berlangsung. Anda juga boleh mengubah layout Webex anda kepada stack atau side by side to get a better view. Seterusnya, sekiranya terdapat soalan yang ingin diajukan kepada para panel, anda boleh typekan soalan anda di ruangan chat box. InsyaAllah kita akan go through your questions pada sesi soal jawab sebentar nanti. Selepas sesi soal jawab juga, terdapat quiz yang disediakan oleh pihak penganjur dan pastinya ada hadiah menarik menanti anda. So please stay tuned. Di penghujung webinar pula, kita akan adakan satu sesi fotografi. Jadi diminta semua untuk bersedia. Link attendance juga akan diedarkan pada penghujung webinar. Last but not least, saya mengharapkan kerjasama baik daripada para hadirin untuk tidak meninggalkan komen-komen yang berunsur negatif di ruangan chat box. Semoga urusan kita pada malam ini dipermudahkan insyaAllah. Baiklah, saya moderator anda, Nur Suhaizi binti Madan. Kita akan bersama-sama mendalami topik isu kesihatan mental kita bersama dua orang speaker. Baiklah, jika anda dapat lihat di sini, kita ada dua orang speaker. Anggun berseri-seri ya pada malam ini. Saya pergi ke speaker kita yang pertama iaitu Cik Zahratul Jannah. Sedikit perkongsian mengenai Cik Zahratul Jannah. Cik Zahratul Jannah merupakan seorang pelajar di Universiti Malaya, jurusan pelajar tahun pertama di Universiti Malaya, jurusan Usuluddin, Al-Quran dan Hadis. Beliau juga merupakan individu ataupun pejuang masalah kesihatan mental yang akan berkongsi perjalanan hidup beliau dalam mengharungi atau menghadapi masalah kesihatan mental tersebut. Baiklah, apa khabar Cik Jannah? Alhamdulillah sihat. Dengar Sihat tak? ya? Alhamdulillah Semua sihat. clear, suara clear, everything clear. Muka pun anggun berseri-seri, cantik malam ni ya. Okay, terima Sahibi pun. kasih. Terima kasih Cik Jannah kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada malam ni. Kita bersama. Terima kasih juga. Baiklah, seterusnya Dr. Nurwina Akmal binti Anwar. Mungkin ada dalam kalangan para penonton kita pada malam ni yang orang kata dah familiar, dah kenal dengan Dr. Nurwina. Ini kerana Dr. Nurwina Akmal merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan, Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. Dengan berlatar belakangkan PhD dalam bidang psikologi, beliau akan bersama-sama saya dan juga Cik Jannah, Cik Zahratul Jannah untuk mengupas isu kesihatan mental pada malam ini. Baiklah, apa khabar doktor? Sihat ya? Hai. Hai doktor. Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar Baik, semua? Anggun berseri-seri doktor, bersinar-sinar muka pada malam ni. Terima kasih. Semoga perkongsian yang diberikan memberi sinar harapan juga ya untuk penonton pada malam ni. Baiklah, terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan ajukan soalan pertama saya. Saya akan ajukan soalan pertama saya untuk Cik Jannah. Ready ya Cik Jannah? Macam nak lomba lari pula kan? Tak, kita nak tanya soalan je. Ready Okay, baiklah. InsyaAllah. Soalan pertama saya untuk Cik Jannah. Mungkin Cik Jannah boleh kongsikan serba sedikit mengenai masalah kesihatan mental yang dihidapi dan apa
antara perubahan ketara yang dirasakan sebelum dan selepas didiagnosis menghidapi masalah kesihatan mental tersebut? Silakan. Okay, baiklah, terima kasih kepada saudari moderator Cik Nur Sahaizi, Kelab Lambaian Masyarakat UTM yang sudi menganjurkan talk yang sangat bermanfaat ini. Juga buat hadirin dan hadirat yang saya raikan sekalian, terima kasih kerana sudi meluangkan masa malam ini bersama kami. Okay. Jadi soalan yang diberikan, sedikitlah mengenai masalah kesihatan mental saya. Saya sudah mengalami simptom depresi sejak saya berusia 13 tahun. Saya mendapat diagnosis major depressive disorder with anxious distress pada usia 20 tahun, dan baru-baru ini diagnosis saya ditukarkan kepada bipolar disorder type 2. Okay. Sekarang saya dah ambil antidepresan dan mood stabilizer. Saya juga menghadiri sesi temu janji dengan pakar psikiatri dan pakar psikologi secara berkala. Okay, sedikit peneranganlah mengenai penyakit mental yang saya hadapi ni. Major depressive disorder ni macam yang kita tahu adalah depresi. Saya kira penyakit ni agak well known, macam selalunya semua orang tahulah kan depresi ni. Antara ciri-ciri, antara ciri-cirinya macam gangguan tidur, rasa putus asa, keinginan untuk bunuh diri, selalu rasa sedih tanpa sebab, gangguan selera makan dan sebagainya. Dan saya juga kalau untuk major depressive disorder with anxious distress, iaitu penyakit saya juga mengalami simptom-simptom anxiety, simptom-simptom keresahan selain daripada saya mengalami simptom depresi. Seperti saya selalulah mengalami kerisauan, sesak nafas, menggigil, sakit dada dan sebagainya. Dan manakala bipolar disorder type 2 pula, okay, bipolar disorder kita ada dua jenis. Okay, bipolar disorder ada dua jenis, type 1 dengan type 2. Okay, bipolar disorder type 1, dia adalah karakter utama dia adalah episod mania. Manakala bipolar disorder type 2, karakter utama dia adalah depresi dan hypomania. Okay, kalau secara ringkasnya saya jelaskan, kalau ini, okay, contoh ini adalah graf, okay. Normal, kalau normal secara normalnya, dari segi mood dan behavior normalnya, contohnya di sini, okay. Kalau depresi, dia akan ke bawah. Maksudnya dia sangat low lah, extreme low mood macam tu. Okay. Manakala kalau hypomania, di atas sikit, di atas daripada normal. Maksudnya dia terlampau gembira, terlampau yakin, terlampau banyak idea, tak mampu fokus, tak mampu tidur kerana terlampau banyak idea. Dan kalau mania lagi tinggi. Maksudnya dia lebih agresif lah berbanding hypomania. Dan kalau bipolar disorder type 1, okay, dia boleh jadi tak ada depresi, boleh jadi ada juga episod depresi. Tapi yang penting dia ada mania lah. Dan kalau saya bipolar type disorder type 2, saya ada hypomania. Hypomania ni biasanya 4 hari. Okay, dia tak lama, sekejap je. Dan dia tak orang kata sebagaimana mania lah. Dan saya lebih kepada banyak, dan kalau bipolar disorder type 2, dia lebih kepada depresi. Dia banyak lama episod depresi lah. Dan dia macam tu lah, naik turun. Macam apa yang saya selalu alami, saya selalu naik turun macam tak ada tengah-tengah. Macam sekejap macam gembiranya, macam okay ada semangatnya, lepas tu terlampau banyak idea, ambil banyak amanah. Lepas tu tiba-tiba saya depressed tak mampu buat apa-apa. Tiba-tiba dia jadi down. Ya, macam tu, depressed tak mampu buat apa, macam tu lah. Jadi begitulah, selalunya orang yang bipolar disorder type 2 ni selalunya dia di misdiagnose lah, tersilap diagnose oleh psikiatris sebagai MDD, sebagaimana saya lah. Okay, tapi saya sekarang dah didiagnose dengan bipolar disorder type 2. Okay.
Jadi perubahan ketara lah yang saya rasakan. Okay. Dulu sebelum saya didiagnosis, saya sangat rasa hopeless. Macam saya rasa tiada harapan lah. Saya rasa macam tiada jalan keluar sebab saya tak tahu apa yang tak kena dengan diri saya. Macam orang yang saya boleh salahkan hanyalah diri saya. Sebab saya tak tahu kenapa saya rasa macam ni, kenapa orang lain tak rasa macam ni. Saya rasa saya tak normal, tapi dalam masa yang sama, saya normal maksudnya. Maksudnya saya tak tahu apa yang tak normal tentang diri saya, tapi saya tak rasa macam apa yang orang lain rasa. Orang lain tak rasa apa macam yang saya rasa. Jadi bila saya cerita pada orang, orang pelik. Macam orang tak faham, orang tak boleh relate. Jadi saya banyak sembunyikan sendirilah apa yang saya rasa. Sebab dulu banyaklah macam kadang-kadang saya cuba reach out kan. Saya cuba cerita kat seseorang tentang apa yang saya rasa. Orang cakap saya pelik lah, orang cakap saya gila. Orang cakap saya apa? Orang cakap masuk neraka lah macam tu kan. Okay. Jadi saya macam sebabkan tu saya pun diam. Saya pendam sendiri dan saya rasa hopeless sangat. Saya rasa macam saya tak ada tempat kat dunia ni. Sampai satu tahap saya rasa saya nak ikutkan. Saya nak ikutkan rasa tu sebab saya tak ada, saya boleh katakan saya tak ada sistem sokongan lah time tu. Tak ada yang faham apa yang saya rasa. Saya sendiri sangat. Sampai macam tu lah. Lagi saya pun ada lah melakukan percubaan bunuh diri macam tu lah kan. Tapi alhamdulillah lah. Bila saya umur 20 tahun, saya ada seorang kawan baik ni. Okay, saya rasa dia datang. Saya nak ucapkan terima kasih juga kat dia, Nurhani Salihah. Okay, dia lah orang yang perasan yang saya ni ada simptom-simptom tu. Sebab saya ni sebenarnya dikenali sebagai seorang periang. Orang tak perasan yang saya ni depressed. Sebab saya memang sembunyikan macam saya akan nangis dalam tandas. Kalau saya rasa macam saya nak nangis tiba-tiba saya pergi tandas cepat-cepat saya nangis seorang-seorang. Ataupun saya malam-malam saya akan nangis seorang. Macam saya tak tidur malam saya nangis sampai pagi macam tu lah kan. Okay, jadi kawan baik saya ni perasan dan dia kami sama-sama buat ujian DAS. Lepas tu dia dapat tahu markah ujian DAS saya. Ujian yang digunakan untuk tahu tahap kesihatan mental kita kan. Itu lepas tu saya dapat tahap yang paling teruk. Jadi daripada situ dia memaksa saya lah untuk mendapatkan bantuan pakar. Dia paksa saya. Jadi sejak daripada itu alhamdulillah saya rasa perubahan yang sangat ketara lah. Saya rasa satu rahmat yang sangat besar bila saya berjumpa dengan doktor. Sebab saya dapat sistem sokongan yang baik daripada doktor lah macam tu. Satu-satunya saya boleh katakan safe space, ruang yang selamat untuk saya jadi diri saya, untuk saya tunjukkan sisi depress saya. Sebab selama ni saya tak pernah tunjukkan kat orang sisi depress saya tu sebab saya rasa tak ada siapa yang boleh faham dan terima. Jadi bila doktor betul mungkin kita doktor, takut nak keluarkan sisi kita yang lain. Ya betul. Lepas tu dan dia memberikan saya bantuan dari segi yang memang boleh membantu saya maksudnya. Bukanlah macam nanti masuk neraka bla kan. Macam benda-benda yang macam not lagi like everyone else dia tahu lah macam betul. Dia macam dia bagi saya ubat, dia bagi saya terapi dan dia jumpa mak ayah saya dan daripada situ diterangkan kepada mak ayah saya tentang penyakit saya dan dari situ saya sebelum ni dari situ saya dapat sokongan keluarga juga dan kawan-kawan dan daripada diagnosis tu saya bolehlah beritahu kepada pensyarah saya jika saya ada masalah. Dari situ saya boleh terima diri saya dengan seadanya dan bila kita tahu masalah kita baru kita dapat cari penyelesaian. Kalau kita tak tahu apa masalah kita sampai bila kita dapat cari penyelesaian. Jadi saya rasa itulah satu step yang sangat besar. Dapatkan diagnosis, dari situ baru saya dapat penyelesaian. Macam tu. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih. Okay, baiklah. Terima kasih Cik Jannah. Okay, sekarang kita beralih kepada soalan pertama untuk Dr. Nurina. Sedia ya Doktor? Okay, baiklah. Tadi kita dah dengar daripada perspektif seorang mangsa. Kita kata seorang mangsa lah individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Antara simptom yang dirasakan adalah kurang selera makan, susah nak tidur and
everything. Jadi mungkin sekarang kita boleh dengar daripada perspektif doktor, apakah simptom-simptom lain yang dapat kita lihat pada individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga cara yang tepat yang boleh digunakan untuk kita memeriksa tahap kesihatan mental seseorang individu. Okay, silakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, selamat petang. Good evening everybody. Selamat Thank you very much. Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada organizer kerana menjemput dan juga tahniah kepada organizer juga sebab mengadakan program macam ni. Disclaimer, saya kena start dengan disclaimer dulu. Saya kepada semua pelajar-pelajar yang mungkin learning about psychology ni dia luas. Jadi bidang mental health ni dia sebenarnya menjurus kepada clinical psychologist. So dalam psychologist dia ada educational psychologist, dia ada sport, dia ada forensic psychologist. Okay, jadi yang mental health ni yang terlalu banyak orang cerita yang mendapat sambutan dan perhatian orang rakyat Malaysia dan pelajar-pelajar di Malaysia, dia menjurus kepada clinical psychologist. Jadi psychologist yang you jumpa dekat hospital, diorang belajar clinical psychologist. So daripada degree, diorang belajar clinical. So menjurus kepada apakah illness tentang mental illness lah, macam tu. Saya, disclaimer, saya punya background applied psychologist. So applied psychologist, we learn about mental illness, but then we don't go through macam mana clinical psychologist go. But then applied psychologist, kita just we do have some covered many areas about psychology as well. But then saya been honoured dapat banyak jemputan bercakap tentang mental health since 2 years ago sampai tahun ni. Alhamdulillah. But then I'm happy to share, but with my limited knowledge about this, I have sebenarnya tremendous experience, my own experience and also others' experience about this. Okay, so tadi kita dah dengar Zara Jannah punya cerita. Sebelum kita start, sebelum kita start, jangan go to, I'm trying to make the situation fun. Not too serious. Not too serious. Wah, ini Okay, I get it. topik serius kan? Ini topik serius kan? So Yes. ramai orang macam takut dengar benda ni, but as actually sebenarnya something yang you need to learn. Tapi bila need to learn tu, maksudnya what I'm telling you, what I share with you is something that you need to do your own research as well. If kita ada 80 participant kat sini, you found yourself that you are having that symptoms, you really need to check yourself, do some research about that. Okay? Sebelum saya menjawab soalan, saya mulakan saya punya talk dengan sikit doa. Rabbi Shrali, Sadri, wa Yasirli, Amri, Wahlul Uqdatam, Min Lisani, Yafqahu Qawli, supaya ilmu yang you dapat hari ni, malam ni semuanya berkat dan semuanya boleh digunakan. Okay. Amin insyaAllah. Soalan ni tadi apa? Simptom-simptom. Simptom dan juga cara macam mana kita nak check our mental health. Mungkin ada ujian yang kita boleh ambil and etc. Okay, sebenarnya sebelum kita faham, kita menggunakan perkataan mental health, kan, kita guna perkataan mental health. Mental health tu adalah sebenarnya opposite to mental illness. So sebenarnya we are focusing on mental illness when we talking about depression, anxiety disorder, bipolar disorder, we are talking about mental illness. But then when we talk about mental health, is something that opposite of it. Okay. Okay. Jadi sebab kita nak tahu apa opposite dia, mesti kita nak learn about illness dia. Macam kita nak tahu siang tu macam mana, mesti kita nak tahu malam tu macam mana. Betul. Betul tak? Betul. Alright. So learning about mental illness sebenarnya, for your information, kajian dah dijalankan. Setiap 4 orang, satu orang daripadanya mempunyai mental illness. So sekarang ni dekat dalam Webex ni kita ada 80 orang. You rasa ingat Zara Jannah je seorang kena. Semua Oh my god. Doktor. ya.
Ya, sebenarnya betul. Dalam 4 orang tu, 1 orang mesti kena. And then it is not something yang kita live with, bukan something yang we live with, bukan something yang sebenarnya benda ni penyakit macam you sakit jantung, sakit dada, there is something yang you boleh cure, so you boleh sembuh. Okay, maksudnya kalau kita ada sarjana pun kat sini, you pun maybe mengalami simptom yang sama, tapi know that you boleh sembuh. Dan kejap lagi kita belajar macam mana nak sembuh. Okay. Teruja saya, seronok sangat nak belajar ni. Yeah, so you boleh learn about macam mana you, and then sebenarnya dia adalah episode of life. Bila masa life kita kat bawah tu, bila masa life kita bawah, kita akan having that. One day bila life kita kat atas, we are not having that as well. Kita tak having Saya that. setuju. So sebenarnya semua orang mengalaminya, semua kita nak tahu adakah kita to what severe, kita severe sampai mana, kita teruk sampai mana ataupun sekadar yang macam mana. But then we want to know bila kita menghadapi satu situasi, contohnya sadness, kita ada sadness yang sad saja. Sedih. Sedih biasa-biasa. Yes, tapi sebenarnya sadness ni kita semua orang sad. Okay, simptom pertama adalah sadness. So semua orang sad, semua orang bersedih hati, sedih sebab sekian-sekian, sedih sebab dapat result rendah, sedih sebab dapat bla 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 kan, banyak ramai orang akan sedih. Kena tinggal dengan boyfriend, banyak assignment. Banyaklah orang akan sedih, ibu bapa dia tinggalkan dia. Yes, banyak, banyak. You akan sedih juga. Kita ada 80 orang, kita semua akan sedih. But then sedih tu dia boleh end. Dia boleh end up. Cuma kalau sedih tu berpanjangan sehingga 2 minggu. Check this out. Symptoms yang saya sebut ni sadness yang prolong the minimum 2 weeks. Kalau you sentiasa bersedih selama 2 minggu, yang tu you dah perlu worry. So kalau baru sedih seminggu, baru 2-3 hari, tak payahlah kan. Maksudnya lah boyfriend aku hilang macam tu, mana dia pergi. So it's okay. Itu sadness means normal. You're human, you normal. But then bila dah sampai 2 minggu, 2 weeks, maksudnya you dah kena wonder about that. Okay? Yeah, oh I see. So kalau dalam masa 2 weeks and then yang tu kita panggil dia depression dah. Kita dah masukkan dia di dalam depression. So depression adalah one of the mental illness. So mental illness ni ada banyak. Dia ada anxiety disorder, dia ada depression, dia ada panic attack, dia ada bipolar disorder, dia ada banyak. So for your information, even anorexia, orang yang rasa dia gemuk sampai kurang, anorexia tu pun mental. Ataupun dia rasa sebenarnya dalam dekat US punya buku teks, tentang mental illness, yang keliru dengan jantina mereka pun mental. Oh, I see. Jadi sebenarnya mental illness ni ada banyak. Cumanya paling famous, paling ramai orang kena depression, anxiety disorder, bipolar disorder. But then we just discuss about this. So you know that actually mental illness tu sebenarnya besar, tapi yang kita bincangkan selama 1 jam 2 jam yang ada ni cuma ini sahaja. Okay. Alright, itu simptom yang pertama, sadness. Symptoms yang kedua dia extreme mood swing. Macam Zara Tujana dia ada extreme mood swing. Kejap-kejap dia naik atau kejap-kejap dia happy gila. Yang tu orang yang happy gila kita panggil dia maniac. Mania macam orang maniac macam tu kan. Dulu kan main game ada maniac tu kan. Right. Betul. Tapi bila dia terlalu happy for nothing, kita panggil hypo. So dia ada mania, lepas tu hypo. So you yang mana satu? You maniac ke ataupun happy biasa-biasa ke? You nak check yourself. So for your information, sebab you nak check yourself, you nak macam mana kan? You punya keadaan mood dia maniac ke ataupun happy je ke? Ataupun hypo. So, macam happy gila. Macam kau kenapa ketawa sangat, happy sangat kan? Dia macam tak ada apa-apa, dia ketawa-ketawa seorang. Yang tu check. And then yang tu dia ada level dia kan, happy, mania and then hypomania. And then yang tu happy, lepas tu bila sad, dia sad sangat, lepas tu sad sangat-sangat.
You side yang mana? Benda yang kecil pun you dah menangis meraung-raung ke. You side yang mana? So you are not checking yourself whether you are which level your happiness is, which level your happiness is, and which level your sadness is. Okay. Ada student international ke? Macam ada nampak student international. And Oh, is it? then kita ada insomnia. Insomnia ni you susah nak tidur. Okay, insomnia susah nak tidur, but then racing heart, you rasa hati you, heart beating you laju, and then tangan Berdebar-debar, sentiasa berdebar-debar. Yes. Lepas tu yang bila kita nak tahu sama ada kita punya level tu dah terlalu tinggi, lalu yang terlalu severe, bila mana you dah start delusional and hallucination. Okay, Dah bila sampai you tahap have halusinasi. macam mana boleh jadi macam tu? Siapa boleh agak? Macam mana boleh jadi macam tu? Okay, audience, mungkin ada yang nak teka. Macam mana boleh jadi macam mana somebody tu boleh jadi halusinasi? Okay, someone ada yang cakap otak dah tak boleh cooperate, tak cukup tidur. Atau mungkin otak banyak berfikir. Maksudnya No. brain kita sedang play trick. Brain What kind of kita trick? Macam mana tu? macam mana? Okay. Alright. Stigma manusia biasa. Biasanya orang yang having that hallucination ataupun delusion, diorang macam kena buatan orang ke kan. Kan? Ramai kan orang dengar macam tu dia kena buatan orang. Ya, betul. Betul. Lepas tu dia kena macam kena sampuk dan sebagainya. Tapi ni dekat kawan kita dekat kawan dekat masyarakat kita. But then imagine dekat katalah dekat US, kat UK, diorang ada kena sampuk ke? Imagine. Mungkin perbualan tu ada, mungkin diorang punya syaitan neurogen sendiri kan, maybe I don't know, but then sebenarnya in science sebenarnya brain kita sedang play trick. Bila brain kita play tricks, that's why kita boleh dengar dan kita boleh nampak. Jadi bila mana you dah sampai tahap tu, yang tu ada satu teknik, you pernah tengok tak teknik orang letak elektronik kat sini? Oh, I think benar, rasanya benar. Dekat hospital gila ke apa, dia guna elektrik. Macam tu. Lepas tu yang paling penting sekali, simptom yang paling penting sekali, bila you dah tak boleh function. Maksudnya tak boleh kerja. Working group, bekerja secara kumpulan pun dia tak boleh. Tak boleh. Dia disebab tak boleh bekerja tu sebab badan kita lelah ke, otak kita yang lelah ke, atau apa, atau sebab macam mana? Otak busy. Otak busy. So you tak boleh function. Sebab contohnya kalau you are having satu episode, contohnya you are kehilangan orang tersayang. You've been thinking about him or her. You've been thinking all the time. So tu bila you sedih kan, you sedih and then you tak boleh stop thinking about them. So bila you tak boleh stop thinking about them, you makan tak nak, mandi pun tak nak. Lepas tu buat kerja pun tak nak, baca buku pun tak pandai. Lepas tu bila you main bola ke apa kan, you jenis yang suka main bola, you main bola pun dah tak suka. So that's the symptoms. If you are having that symptoms, you are actually sedang mengalami mental illness, mental masalah macam ni. I see. Yes, and for your information, bukan tak ramai, sebenarnya ramai. Cuma kita tak tahu. Macam Zat Jannah pun dia mengalami simptom macam ni 13 tahun, umur 13 tahun, tapi kenapa dia baru sebab the same thing, kalau kita tak ada awareness tu, kita tak sedar, masa kita having that, kita tak perasan. Sebab benda ni tabu, dia benda yang orang tak nak bercakap sangat. Ataupun dia menjadi satu topik yang orang rasa kau ni biasa je. Sedang dia ketawa-ketawa, orang nampak ketawa-ketawa tu biasa, tak, sebenarnya ketawa-ketawa tu tak biasa. Macam tu. Sebab dia nampak benda ni macam nothing, and then awareness still less. Betul. Saya setuju. Okay, baiklah.
Okay, itu saja ya daripada Dr. Wina. Ya, ada soalan lagi tak? What Next about one. cara? Macam mana cara yang spesifik cara untuk kita tentukan masalah kesihatan mental? Mungkin kita boleh tengok kat diri kita sendiri, kita boleh check dekat kawan kita juga. Macam ada dekat soalan tanya, self-diagnosis tu legit ke doktor? Boleh ke kita buat self-diagnosis sendiri? Sebab sekarang ni kita banyak tengok kan dekat Google, there is always a test website yang sediakan test untuk check your mental health and everything. So, apa pendapat doktor? Okay, diagnosis ni, bila kita sebut diagnosis, hanya profesional je yang boleh diagnose. Bila kalau you isi borang dekat, ada memang DAS tu memang online, semua orang boleh buat, dan actually DAS tu it depends on your current situation. So current situation you jawab macam ni, itulah keadaan you. Esok you happy, you akan jawab benda-benda lain pula. So lain keadaan you dah Ya, akan betul. jadi lain. It change every day. Yes, Betul, it change every day. But then bila kita sebut diagnosis, rasanya hanya professional saja yang boleh. Dalam situasi mental illness ni, yang boleh buat ialah psychiatrist. Psychiatrist ni doktor. Okay, bezanya psychiatrist dengan psychologist. Clinical psychologist ni mereka tidak prescribe ubat. Mereka tidak akan bagi ubat. Mereka akan akan tunjukkan you cara-cara terapi yang berbeza. Cara-cara terapi. So psychologist dia ada terapi yang tidak melibatkan drug ataupun ubat. Kalau jumpa psychiatrist akan bagi you ubat. Macam tu. Kalau jumpa kaunselor buat apa? Dia nasihat, probably. Dia ada perbezaan, kaunselor, psychologist dengan psychiatrist. So dia ada perbezaan. Sama ada you ada masalah yang biasa-biasa ke apa benda kan. You jumpa kaunselor they have the technique yang macam mana you nak help yourself. Tu kaunselor. Psychologist ada terapi dia. So you boleh jumpa tiga-tiga orang ni berbeza-beza sebab mereka punya peranan dia berbeza-beza. Okay, let me tell you. Sebenarnya otak kita, brain kita ni sama belajar brain kita ni dia ada kalau you buka, you belah sebelah ni kan dia ada dua kan, you buka belah, in the middle of the brain dia ada satu bahagian yang dipanggil thalamus, amygdala dengan hippocampus. So tiga bahagian ni kita panggil dia grey matter. Okay, tiga bahagian ni kita panggil grey matter. Grey matter ni dia kalau dia kecil daripada size normal, itulah brain orang-orang depression. So brain dia tak normal macam orang lain. Orang-orang depression ni brain dia tak normal. Wahai kawan-kawan dan semua yang mengetahui brain, orang-orang depression, anxiety disorder, they have different size, structure dia berbeza. Jadi kalau dia dah having that symptoms too long, structure dia berbeza, doktor kena bagi dia prescribe ubat supaya ubat tu membantu untuk dia naikkan, perbaiki balik structure dia. Dan dua lagi, dalam brain kita ada apa dia bagi dia, synapse yang ada dua benda yang kita panggil dia serotonin dengan dopamin. Kalau serotonin ni kurang, level serotonin ni kurang, you akan kurang happy. Dopamin ni level reward. So happiness and reward, dua-dua ni kalau you kurang, so you kurang happy. Dalam keadaan you sedih, you are having less serotonin dengan dopamin. Dan kalau you are in depression, you punya brain size thalamus dengan amygdala kat dalam sana tu dia akan mengecil 30%. I see. Maksudnya capability you untuk berfikir, untuk handle you punya emosi dan buat decision making tidak sama macam orang lain. Maksudnya kalau you are having people around you that are having this kind of symptom, mereka punya capability untuk make decision tidak sama dengan you. It's different. Kita dapat tengok lah kan? It's different. Yes. Macam tu. So untuk self-diagnose tu, you just checking on yourself whether you are something happen kat you, bila kita sebut pasal brain structure, pasal serotonin dan sebagainya, sebenarnya adalah faktor genetik tau. So kalau you punya parents, adik-beradik, you having that depression ataupun this illness, you akan having that as well. Okay.
genetic. So be careful with that. And then kalau ada life event, contohnya accident, accident kan you hilang family ataupun hilang orang-orang tersayang ataupun boyfriend kena tinggal boyfriend, kena tinggal girlfriend, apa benda semualah. So benda macam ni, life event yang ataupun you berhenti sekolah, berhenti universiti, whatever it is, that would make you punya brain tak function properly, serotonin dia less, dopamine dia less, and then if your sadness go on to 2 weeks, and then you be careful with that, you really have to rebound balik. You kena cepat-cepat rebound sebelum you punya brain tu makin kecil. Sebelum you it punya get worse. serotonin, sebelum serotonin you makin rendah, dopamine you makin rendah, you kena rebound balik. This is what I'm saying, that you are acknowledging what is happening in your brain. You kena tahu apa yang berlaku kat brain you. Bila you tak boleh buat keputusan je, you kena mention that I cannot make a decision right now. Macam tu. Sebab a lot of people, they don't understand. For your information, you do look normal. You look normal, cantik, normal. But then people tak nampak you sedang mengalami having that brain kecil kat dalam tu. Orang tak nampak. Betul-betul, sebab it's in there. Yes, in there. And then you sometimes you tak perasan benda tu. Bila you tak perasan benda tu, bila you tak perasan benda tu, orang lain lagi lah tak perasan. Bila orang lain lagi lah tak perasan, how you would understand each other? You susah nak understand each other. And then you are become more sensitive. Bila you become more sensitive, that's effect you punya social relation dengan siapa-siapa pun dia effect. Dengan parents, dengan kawan-kawan, dengan diri you sendiri, semua effect. Okay. Okay, baiklah. Okay. Teruja sangat saya dengar ni penerangan daripada Dr. Nurina. Okay, terima kasih Dr. Nurina untuk penerangan mengenai simptom sebentar tadi. Okay, baiklah. Cik Jana, are you still there? Kita risau Cik Jana. Ada lagi. Okay, baiklah. Soalan untuk Cik Jana, soalan seterusnya untuk Cik Jana ya. Saya pasti seperti yang Cik Jana mention sebentar tadi, Major Depressive Disorder, which is MDD, dan juga bipolar disorder yang dihidapi oleh Cik Jana mempengaruhi kehidupan Cik Jana. Mungkin tidak 100% tapi serba sedikit mempengaruhi kehidupan Cik Jana, especially sebagai seorang pelajar. Sebab sekarang pun Cik Jana ialah seorang pelajar di Universiti Malaya kan. Jadi mungkin Cik Jana boleh ceritakan sedikit mengenai hal ini. Silakan Cik Jana. Terima kasih moderator. Kejap. Sebenarnya sebenarnya saya agak triggered sebab saya baca komen. Saya harap korang boleh hati-hati komen. Komen. Lepas tu lagi satu, saya harap macam ni, macam mungkin istilah hospital gila tu boleh ditukar kot. Sebab kami tak gila. Saya macam, kejap. Saya It's punya okay, anxiety attack datang, kejap. It's okay, take your time. Okay, tak apa, saya cerita. Okay. Okay, macam mana, okay, kejap. Okay, kejap Saya tak nak baca komen, okay, jangan baca komen, kejap. Okay. Bagaimanakah major depressive disorder apa tadi mempengaruhi kehidupan saya dengan bipolar, terutamanya sebagai seorang pelajar. Okay. Okay, jujurnya penyakit ni memang sangat-sangatlah mempengaruhi kehidupan saya. Okay. Cik Jana, it's okay, you can take your time. Kejap. Okay, kejap. Okay, kejap. Okay, jujurnya penyakit ni sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya. Terutama sebagai seorang pelajar. Okay, jujur banyak masa saya memang rasa nak berhenti belajar. Walaupun belajar tu adalah minat paling utama saya sebenarnya. Tapi dengan depresi ni dia boleh buatkan saya lupa semua benda yang saya suka dan saya sayang sebab antara
Sebab antara ciri-ciri simptom-simptom dia kan adalah apa ni? Apa kita akan hilang minat terhadap apa yang kita selama ni suka kan. Macam tu. Betul. Okay. Maaf sekejap. Okay. Okay, sekejap. Cik Jana, it's okay, you can take your time. Kalau Cik Jana nak perlukan masa, saya boleh pass questions pada Dr. Nurwina. Boleh ke? Sebab Is saya it macam okay with tengah, you? saya macam Okay, kena you can take your anxiety. time. Don't worry. Okay, jangan risau. Kita boleh forward kepada soalan kepada Dr. Nurwina. Mungkin kalau Cik Jana nak, kalau Jana nak off camera dulu, take your time, boleh juga. Kejap Boleh. Okay, boleh. Jangan Maaf risau. Terima kasih. We will wait for you. It's okay. Don't be sorry. You can off your camera if you want. Okay. Baik. Dr. Rina. Seems like kita proceed next question kepada Dr. Nurina. Is it okay with you, Doktor? Okay. Saya proceed ya. Okay. Soalan, my next question is about mungkin hari ni kita dapat banyak kita lihat news, mungkin tidak hari-hari, tapi there is always news regarding peningkatan kes kesihatan mental dalam kalangan pelajar di Malaysia, specifically pelajar di Malaysia. Jadi kita orang awam ni kita nak tahu apakah faktor yang boleh diambil, apakah faktor yang menyebabkan perkara ni terjadi kepada pelajar. Macam mana mental health tu boleh terjadi kepada seseorang pelajar, dan mungkin doktor juga boleh tambah dengan penerangan mengenai kesan-kesan yang perlu ditanggung oleh individu yang mengalami masalah kesihatan mental. Jadi faktor dan kesan. Silakan doktor, over to you. Hai, jangan stres lagi, relax. Untuk pelajar-pelajar universiti, faktor-faktor dia sama seperti orang-orang lain. Yang pertama sekali genetik. You have to check whether your family, your mother, your dad, your mom and dad or your siblings having the same that thing. Sebab genetik dia menurun. And then if they not, actually sebenarnya kalau they not and then you are having the symptoms, it could probably your life event. Contohnya, you dapat markah rendah daripada pesyarah you. Contoh, you tak dapat apa yang you expect. Contoh, you nak A tapi you dapat B. Macam tu. Ataupun yang stress. Betul. And then also, pelajar mungkin you akan rasa kehilangan. Rasa kehilangan ni termasuklah homesick. Padahal homesick saja, tapi you feel the feel the absence of them. You rasa diorang tak ada dalam hidup you. Pun sama juga, you boleh rasa benda tu sebab ramai yang duduk kat campus and then you are having the symptom. But then again, checking on the symptoms, kalau symptom tu tak sampai 2 minggu, you are fine. Kalau symptom 2 minggu ke atas, you better be careful with that. Kesannya apa pun yang kita pertama sekali, balik semula kepada simptom. Yes, simptom. Bagi saya 1 minit Saya punya bateri habis tak perasan. Boleh. Sekejap Boleh doktor. Okay, boleh. Okay, to audience kita tunggu sekejap je 1 minit kita bagi masa untuk Dr. Wina cas dia punya laptop. Okay, I'm back. Okay, Dr. is back. Okay, boleh proceed. Faktor dan kesan menyebabkan kesihatan mental pelajar.
Tercengang Jadi saya rasa. not lag. Tercengang saya. So saya baca Kenapa sebab. Kenapa tercengang tu? Sebab benda ni the same thing. Sebenarnya the same thing apa yang saya cakap. Maksudnya faktor dia ialah genetik dan sebagainya. Kesan dia ialah you akan having that kemurungan dan sebenarnya kemurungan. Tapi tapi dah masih rasa depression. So I nak cerita dengan you different. This is not dalam buku teks. You know, depression, you have been thinking something yang dah past tau. Contohnya, oh aku dapat markah rendah, aku tak dapat B, aku tak dapat A, aku dapat benda tu dah past. You dah dapat dah markah tu. Okay. Tapi bila anxiety disorder, itu depression is something past. Anxiety adalah something yang you worry something yang belum happen. That's the difference. Okay, so students or if you're not students, kalau you bukan student, actually benda past and benda ke depan is something that you shouldn't be worried. You shouldn't be worried about. But then you, macam mana you nak help yourself? You've been thinking about the marks or you've been thinking about what happened next. You talk to yourself, say that to yourself that you shouldn't be thinking about them. You shouldn't be thinking about what classes and what masa ke depan is. So that's one satu point yang akan help you. Kesan-kesan dia itulah, bila kesan dia you been worried about something yang belum berlaku, kesan dia lagi besar sebabnya benda tak berlaku lagi. Contohnya you risau pensyarah you marah you, contoh kan, pensyarah you marah you sebab you tak siap. Benda tu tak berlaku lagi. Tapi pelajar akan menyurutkan diri ataupun isolate. This has happened because they have worry. They have worry, contohnya they have worry and then they have anxious. Dia ada palpitation, tangan dia basah, berpeluh, heart race dan sebagainya. Kesan dia nanti bukan saja pada diri dia, tapi dia tak jumpa pensyarah, contohnya dia buat FYP kan, projek sarjana muda yang last kali, dia tak jumpa pensyarah, so maka dia makin jatuh. Sebab because they worry about that, they don't face it. Dia tak terlalu risau. Yes, dia tak berdepan dengan itu. Itu dah kesan-kesan yang berlaku. Sebenarnya, I terfikir kelas. I macam kelas lah. Kelas. Okay, boleh. Malam ni kita lecture dengan Dr. Nurina. Orangnya tengah. You tahu tak? Dia cikgu. Biasalah, I kan bersyarah. Apa orang kata habit. Faham, tak apa doktor, tak apa. Tak, I dah fikir. Sebenarnya bila kita sebut pasal student, you been talking about student. Student ni, dia masuk sebagai seorang pelajar yang berumur mungkin 18 tahun. Nanti bila dia keluar, dia akan berumur 20, 21, 22 tahun. Sebenarnya apa yang kita expect dia selepas dia graduate is actually they have that resilient. Maksudnya ketahanan badan dia, ketahanan diri dia. Sebab in real life, masa umur dia 23, 24, 25, 26 sampai 30 sampai 40, you dah develop you punya resilience tu. Maksudnya ketahanan badan. Kalau you worry about markah tak dapat ke, you worry kena marah dengan orang, you dah you dah mantapkan diri kat situ. So kat situ you punya anxious tu, punya level of anxious tu dia boleh rendah. Tapi resilient ni dia develop sebenarnya based on something yang berhadapan dengan you tak boleh develop based on reading. Dia develop based on how many events that you have overcome. Maksudnya how many event yang datang kat you and then you overcome buat that. Kalau you tak boleh overcome buat that, you akan jadi anxious, tangan you menggeletar-geletar. Sampai umur you 30-40 tahun, you tak boleh handle benda kecil-kecil. And then anxiety disorder dia akan happen. Contohnya macam presentation kat depan kelas. Kalau you tak boleh nak having that worry macam mana orang nak cakap depan aku, audience depan cakap apa benda semua kan, you tak boleh handle benda tu. Nanti umur you 30 dah bekerja, you worry dengan you punya boss, kena marah dengan boss ke, you nak present something ke. You see what I mean? So that's anxiety. And then bila start dengan anxiety tu, you dah worry dengan anxiety you. And then bila things happen badly, and then you been thinking about the past. Oh, aku jadi macam ni, sebenarnya macam ni. So, tu you depressed pula. Daripada satu, pindah ke satu pula. Jadi, daripada anxiety, lepas tu depressed. This is what I'm talking, something yang I
talk about life event bukan genetik, tapi bila genetik tu bersatu dengan life event you, dia akan improve lah you punya benda-benda ni semua. And then kalau you tak treat benda ni, tak treatment, dia tidak menjalani you tidak menjalani treatment, you tak pergi jumpa psikologis, tak jumpa psychiatrist, you tak help yourself, 2 tahun you mengalami benda ni, dia akan jadi kita panggil dia apa, I can't remember the words, tapi 2 tahun tu dah maksudnya dah constant of depressive disorder. I can't remember that what the name is. Okay. Right. Okay, baik. Okay, so terima kasih Dr. Wina. Jadi dapat saya simpulkan lah it's all about ourselves. Kalau kita kuat dekat sini, kalau kita kuat di minda kita, we can control. Kita boleh overcome everything. Okay, baiklah. Actually, Cik Jana dah back online. Cik Jana, you there? Ya. Saya minta maaf tau. Eh, Tadi saya kena no. anxiety attack. Sorry. It's okay. Don't be sorry. Mungkin saya nak minta tolong lah audience kita, our participant mungkin boleh show some support untuk Cik Jana. Tak nak on mic ramai-ramai kan macam haru pula kan. Boleh tunjuk reaction. Okay, boleh komen. Cik Jana, we are with you. Don't worry. Ya, terima kasih. Minta maaf ya. Okay, mungkin boleh proceed dengan soalan sebelum ni. Soalan sebentar tadi, kita berhenti. Macam mana MDD, Major Depressive Disorder dan juga Bipolar Disorder mempengaruhi kehidupan Cik Jana sebagai seorang pelajar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Dengar. Clear. Okay. Minta maaf semua. Okay. Tapi sejujurnya macam tu lah, kalau saya terbaca stigma-stigma dalam Facebook ke apa, saya akan kena anxiety attack. So sebelum nak tinggalkan komen ke apa ke pasal kesihatan mental, macam hati-hati sebab ada orang yang sakit sedang membaca. Macam tu lah. Okay. Betul. Okay, saya sambung jujurnya penyakit ini memang sangat-sangat mempengaruhi kehidupan saya, terutamanya sebagai seorang pelajar. Dulunya sebelum saya sakit tu, umur 13 tu kan, saya pun rasa macam saya dah lupa dah macam mana rasanya sihat sebab dah lama kan. Okay, tapi macam tu lah. Sebelum saya sakit tu, saya memang sangat rajin, sangat positif lah semua. Tapi sejak saya sakit tu, memang saya susah lah nak dapat semangat untuk belajar. Okay. Banyak masa memang saya rasa nak berhenti. Walaupun belajar tu adalah minat paling utama saya. Cita-cita saya nak jadi pensyarah, jadi pakar hadis. Okay. Tapi dengan depresi ni dia boleh buatkan saya lupa semua benda yang saya suka dan saya sayang. Macam tu. Macam depresi ni dia ada satu kemampuan untuk bermain dengan minda kita. Dia akan buatkan benda yang our reason to live, benda yang kita passion kita, benda yang paling kita minat, itulah yang dia gunakan untuk buat kita down, buat kita suicidal. Macam tu. Sebagai contoh, saya paling minat hadis. Dan hadis ni pernah satu ketika jadi penyebab saya untuk teruskan belajar, teruskan hidup macam tu. Sebagai sokongan. Ya, bila saya kadang-kadang nak bunuh diri, saya macam ingat aku kan nak jadi pakar hadis je tu. Macam tu lah kan, saya akan rasa semangat. Tapi ada satu masa depresi saya ni akan bermain dengan fikiran saya. Dia akan buatkan bila setiap kali saya baca buku, hobi saya selalu tengok kuliah hadis, baca buku hadis. Tapi bila sejak saya bila saya depres ni, dia bermain tu bila saya tengok buku hadis ke, saya tengok muka ustaz hadis ke, atau saya tengok ceramah hadis ke, benda tu yang buat saya down. Benda tu yang buat saya nangis. Benda tu yang buat saya rasa macam saya tak
tak mencapai apa yang sepatutnya saya capai. Saya tak cukup. Walaupun saya tahu benda tu tak betul. Walaupun semua orang keliling saya cakap, no Jannah, awak tak macam tu. Tapi sebab dia berkaitan dengan otak kita kan, cara otak kita. Walaupun kita sendiri tahu hakikatnya tapi benda ni berkaitan dengan hormon yang lagi complicated berbanding dengan kita hanya cuba positifkan diri kita. Dia tak semudah itu. Dia kena kita makan ubat secara berterusan, betulkan gaya hidup dan sebagainya, cara berfikir dan sebagainya. Maksudnya dia bukan benda yang sangat simple, macam kuatkan diri ataupun cuba positifkan diri macam tu terus jadi okey, tak. Sebab pesakit bukan macam orang normal. Ini perkara yang semua orang kena ingat. Pesakit tak sama langsung dengan orang normal. Kalau Walaupun di luar kita nampak normal tapi dalaman kita tak sama. Betul-betul. ya, dan mungkin orang tu tak tunjuk, orang tu senyum, orang tu pendam, tapi dalaman dia sangat tersiksa dan boleh jadi tiba-tiba nanti tup-tup dia bunuh diri. Macam tu. Tup-tup dia attempt. Tup-tup dia overdose. It's kita tak boleh nak jangka. Ya. Sebab cara kita berfikir antara pesakit dengan apa memang lain. Sebab tu dinamakan dia adalah penyakit. Kalau dia adalah perkara yang normal yang semua orang rasa, dia tak dinamakan penyakit, kan? Okay. Jadi saya memang rasa nak berhenti belajar sebenarnya, tapi saya teruskan je apa yang ada. Apa ni? Sekejap, apa saya cakap tadi? Okay. So lagi satu saya struggle dengan, sebab saya ada insomnia kan. Saya ada insomnia. So setiap malam boleh katakan paling awal saya tidur pukul 3. Dan normalnya saya sampai pagi saya tak tidur. Ni saya jujur saya beritahu semua orang. Sampai pagi saya tak tidur. Okay. Dan kawan-kawan yang rapat dengan saya tahulah sampai pagi saya tak tidur. Okay, sebab setiap malam saya akan saya akan rasa nak bunuh diri. Saya akan datang anxiety. Dan saya tak nak benda tu, tapi saya cuba kalau kawan-kawan saya kalau tanya kawan-kawan saya akan kenal saya sebagai seorang yang positif, tapi saya tak mampu nak positifkan diri saya bila saya diserang depresi, bila saya diserang anxiety, sebab dia adalah penyakit yang sangat nyata. Okay. Jadi setiap malam saya tak boleh tidur. Jadi bila saya pergi ke kelas, saya memang ngantuk. Saya boleh kata saya boleh kira pakai jari bila masa je saya boleh betul-betul dengar apa yang pensyarah cakap, apa yang cikgu cakap kat sekolah. So banyaknya saya belajar sendiri. Jujurlah, saya memang kena struggle lebih sikit pada orang lain. Saya kena belajar sendiri lebih sikit daripada orang lain berbanding dengan bergantung dengan apa yang cikgu ajar dekat sekolah. Dan saya akan pergi jumpa cikgu ataupun pensyarah lepas kelas, saya akan jumpa sendiri, tanya cikgu. Saya jujur je. Cikgu, saya tidur dalam kelas tadi, saya tak faham. Boleh tak cikgu terangkan balik kat saya? Macam tu. So macam cikgu, okey cikgu jelaskan balik bla bla bla. So macam itulah saya belajar. Macam dan saya memang biasalah cikgu jerit dari depan. Jannah bangun, Jannah bangun. Kamu ni asyik tidur je. Lepas tu macam cikgu-cikgu semua kenal saya. Lepas saya dapat result SPM pun, walaupun saya dapat result yang bagus, perkara pertama cikgu cakap kat saya, budak ni kuat tidur. Saya terus kena subit. Tapi it's okay. Dapat result Look at where you now. Alhamdulillah. Itulah. Alhamdulillah berjaya sambung dalam bidang yang diminati. Alhamdulillah. Saya rasa itu berkat doa mak saya lah. Sebab saya selalu minta mak saya doakan. Saya jujur saya tak tahu macam mana saya mampu belajar. Sebab kan time saya dekat Darul Quran dulu, saya hafal Quran. Sebelum saya masuk Universiti Malaya, saya belajar di Darul Quran, saya hafal Quran. Bagi saya hafal Quran, hari-hari kami kena hafal Quran, esoknya kami kena tasmik kan. Kami kena tasmik hafalan kami. So itu memang bagi saya satu cabaran yang sangat besar lah. Sebab kalau dulu time saya sekolah, saya tak pernah hafal Quran sebelum tu. Kalau dulu time saya sekolah, saya tak perlu hari-hari macam esok saya kena jawab periksa ke apa, tak. Saya tak perlu hari-hari untuk okey, tak. Saya hanya boleh belajar last minute dan macam rasa macam okey. Macam tu kan. Tapi bila saya kat Darul Quran ni, saya hafal Quran. Hari-hari saya kena hafal Quran.
Dan hari-hari saya kena hantar hafazan. Jadi hari-hari saya memerlukan mental untuk lawan mental saya tu. Jadi kan, bayangkan macam mana saya hafal Quran. Saya tak tahu macam mana saya hafal Quran tu. Saya buka Quran je, terus saya menangis. Saya nampak Quran je, saya terus menangis. Sebab satu lagi, saya time tu sangat down dengan Al-Quran saya. So saya memang depression. Memang campur, memang macam tu lah. Dan Perasaan tu bercampur bau. Faham? Betul. dan memang saya selalu kena anxiety setiap kali saya hafal Quran. Dan saya menangis tu sampai saya tak nampak Al-Quran. Jujur saya kata Al-Quran saya tu, muka-muka helaian-helaian dia tu sampai kembang. Kembang tulisan dia tu. Macam tu lah. Jadi macam bagi saya dia sangat mencabar lah. Dan saya mungkin agak lambat daripada orang lain lah. Dari segi hafazan tu. Tapi saya bersyukur Alhamdulillah dengan bantuan sokongan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya sangat membantu saya dan keluarga saya juga sangat-sangat membantu saya. Alhamdulillah saya dapat hadapi. Macam kawan saya bila nampak saya tengah depres dia akan macam, Jannah bangun esok nak exam. Jannah bangun esok nak exam. So, saya macam Talim, betul nangis-nangis tak boleh. Alhamdulillah kita ada kawan-kawan di sekeliling. Cik Jana ada kawan-kawan yang sudi membantu Cik Jana. Alhamdulillah. Ya betul. Dan macam bila saya nak exam pun, bila saya buka buku, macam terus keluar macam air mata terus sampai saya tak nampak langsung penuh air mata. Memang tak nampak. Saya tak tahu macam mana saya nak belajarkan. Tapi kawan saya macam tak apa Jannah, baca je. So bayangkan saya sambil study tu saya nangis. Tapi dia orang dah biasa dengan benda tu. So macam tu je lah kan. So macam tu lah. Saya memang susah nak belajar dari segi betul lah fokus sendiri sebab lagi-lagi saya selalu tak datang kelas sebenarnya. Saya jujur di sini. Saya selalu tak datang kelas. Sebab saya selalu lawan dengan rasa nak bunuh diri saya tu. So jadi bila rasa tu kuat, saya macam saya rasa tak mampu. Saya hanya macam hari tu target saya hanya untuk okay hari ni aku nak hidup. Hari ni aku nak hidup, hari ni aku nak hidup. Macam tu je. So saya tak fikir langsung pasal benda lain. Saya fikir tak apa aku nak hidup je hari ni. So itu je target saya hari ni dan so macam tu lah. Saya selalu tak pergi kelas dan saya jujur je saya cakap dengan lecturer saya. Tak pergi kelas sebab saya depressed. Macam tu lah. Saya macam Tapi saya kagum dengan Cik Jana. Walaupun it's not easy to overcome macam sebentar tadi your panic attack. It's not easy to overcome it dalam masa yang singkat macam gitu. Saya faham susah untuk Cik Jana, tapi saya terima kasih kepada Cik Jana kerana kuatkan diri, boleh bersama-sama kami kembali online, boleh bersama-sama kami untuk bincangkan lagi. Mungkin perkara ni quite sensitif untuk Cik Jana bincangkan. Saya hargai sangat-sangat dan terima kasih Cik Jana. Terima kasih juga sebab We are very proud of you. Kalau Cik Jana baca komen sekarang, mungkin tak perlu baca komen lah, tapi saya bacakan. Kagumnya dengan awak. Ramai yang kata kagum, ramai yang bagi thumbs up, mungkin ramai yang clap. We are very proud of you. Kita sangat kagum dengan semangat Cik Jana. Okay? Okay Cik Jana, mungkin Cik Jana nak rehat dulu, take time. Saya akan proceed question seterusnya pada Dr. Wina ataupun boleh nak teruskan sebab we have one last question for you. Macam mana tu? Boleh saja. Okay, ready Boleh je. Okay. Awalas saya punya soalan terakhir. Daripada awal tadi, my question is actually about penerimaan. Bagaimana penerimaan orang terhadap masalah kesihatan mental dan juga pernahkah terlintas untuk membunuh diri sendiri, untuk mengambil nyawa sendiri. Tapi that one Cik Jana dah bincangkan daripada awal bersama kami dan mungkin sekarang saya boleh tanyakan apakah yang inisiatif yang Cik Jana ambil untuk hentikan perkara tu, which is the suicidal thoughts. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, penerimaan orang sekeliling jujurnya penerimaan orang sekeliling tu memang susah lah. Saya boleh cakap memang itulah bahagian yang paling sukar dalam perjalanan saya dengan mental illness saya ni. Time lagi-lagi sebelum saya didiagnosis,
memang saya boleh cakap time tu saya tak ada sistem sokongan lah. Macam saya boleh cakap macam time tu macam saya cakap sebelum ni kan, ada kawan saya yang dah tak nak kawan dengan saya sebab dia kata saya macam orang gila kan. Lepas tu ada yang cakap ke saya macam itu, nanti masuk neraka. Lepas tu saya ni pelik lah, kenapa fikiran saya mengarut lah apa. Memang saya memutuskan macam saya cakap, saya banyak pendam lah. Saya banyak pendam. Sebab saya tahu kebanyakan orang sayang saya sebab sisi positif dan ceria saya yang pandai bagi nasihat ke apa ke yang positif. Tapi sisi depresi saya tu tak ramai orang boleh terima lah macam tu. Tapi alhamdulillah saya dikurniakan pada satu tahap dalam kehidupan saya bila saya dihadirkanlah beberapa orang yang boleh terima diri saya macam yang saya ada sebut tadi. Okay. Dan juga macam abang saya pun ada banyak bagi sokongan lah kepada saya. Abang saya banyak bagi sokongan kepada saya macam daripada awal sampai sekarang. Kawan-kawan saya, kawan baik saya. Jadi bila saya dapat diagnosis tu barulah bermula lagi kuatlah sokongan tu. Saya sejujurnya lah saya pernah melakukan percubaan bunuh diri sebelum saya didiagnosis tu dan selepas pun pernah. Macam tapi sekurang-kurangnya selepas saya didiagnosis tu saya macam lebih mampu kawal lah berbanding sebelum. Sebab kalau sebelum tu saya memang seorang je lawan. Sebab you dah ada support daripada orang, daripada kawan-kawan dan juga keluarga. Tapi bila dapat diagnosis tu saya tak seorang. Dan kalau macam dah dapat diagnosis tu doktor pun bantu kan. So dia dapat bantuan yang profesional juga. Sekejap apa tadi soalan tadi lupa pula. Okay. Jadi pernah ke terlintas tadi? Ya selalu. Dan lagi-lagi stigma masyarakat tu banyak lagi menguatkan rasa tu. Sebab saya selalu rasa macam saya tak ada tempat kat dunia ni. Macam tak ada tempat ke untuk pesakit mental di dunia ni. Macam tu. Mungkin macam pesakit fizikal orang macam kesian, orang nampak, orang kesian, orang bagi bantuan. Tapi pesakit mental orang akan macam kau ni lemah lah kan. Kau ni dekatkan diri dengan Allah lah. Hubungan kau dengan Allah jauh ke lemah iman ke, biasalah tu kan ayat-ayat semua tu. Lagi saya ingat privilege disease lah, penyakit orang privilege. Macam tu lah kan. Padahal dia tak tahu pun tentang orang susah tu ramai je sakit tapi tak sedar, tak diagnose kan. Betul. Okay. So macam memang itulah antara penguat lagi rasa nak bunuh diri tu. Bila kita rasa tak diterima dalam masyarakat, bila kita tak rasa diterima dalam keluarga, bila kita rasa tak diterima dalam kalangan kawan-kawan. Okay, jadi saya nak cakap satu point ni, ada kesedaran mental yang baik sangat membantu pesakit-pesakit untuk melawan penyakit. Okay, jadi setiap kali korang educate yourself, kan, korang educate yourself about mental illness, sebenarnya itu adalah satu step yang besar dalam korang membantu pesakit-pesakit mental. Okay, sebab kami kebanyakannya hanya nak satu je, nak orang faham, nak orang tak judge, tu saja. Tak lebih daripada tu, tak perlu pun macam nak hantar hadiah ke apa ke, ataupun macam yelah macam buat perkara-perkara yang besar. Tapi perkara-perkara kecil tu, itu yang jauh lagi penting. Itu faham, dengar tanpa judgement lah, macam tu. Okay. Jadi macam mana inisiatif yang saya lakukan untuk lawan rasa nak bunuh diri tu. Saya boleh cakap hari-hari lah. Setiap masa saya rasa nak bunuh diri sebenarnya. Tapi alhamdulillah
lepas saya dapat rawatan ni, saya makin berkurang intensiti dia dan saya makin boleh kawal dan alhamdulillah sekarang saya dapat sikit rasa waktu-waktu yang normal lah. Kalau dulu macam saya boleh kata macam tak ada lah. Macam tu. Okay. Jadi apa yang saya buat? Yang pertama, apa yang saya buat adalah yang pertama pastinya seek professional help lah. Okay, seek professional help. Saya memang akan bagi tahu doktor saya, be transparent with your psychiatrist or psychologist. Be as transparent as you could. Macam tu. Jangan sembunyi-sembunyi, jangan buat-buat macam okey bila tengah cakap dengan doktor. Memang kena transparent sangat, bagi tahu okey minggu ni saya try bunuh diri, saya buat macam ni, saya buat macam ni, saya overdose ke apa ke, bagi tahu. Okey. Lepas tu apa ni? Yang kedua, okey, saya selalu kalau saya rasa nak bunuh diri, saya akan ini perkara bagi saya yang paling membantu saya lah, iaitu saya duduk dengan orang yang saya rasa safe space bagi saya. Macam tu. Kalau kat rumah safe space saya adalah abang saya. So saya ni macam apa sikit kan. Saya tidur, saya pun tidur lah kat bilik abang saya, tapi tidur dekat tempat lain lah, kat katil lain, bukan katil sama. Okay. Sebab saya macam terpaksa kan. Yalah walaupun benda tu tak berapa bagus kan, tapi macam daripada saya bunuh diri, saya tidur dengan abang saya kan. So macam tu. So abang saya tahulah, dia selalu bawa saya jalan-jalan bila saya nak bunuh diri. Ataupun dia selalu bukakan video kelakar-kelakar jaga teman saya lah. So saya rasa kat situ saya rasa okey. Saya dah bukan okey lah, saya rasa better, macam saya boleh bertahan macam tu. Okay. Kena bersama dengan orang yang like boleh support Cik Jana bila thoughts tu tiba-tiba datang, betul tak? Jangan duduk seorang-seorang. Tu paling-paling, jangan duduk seorang-seorang. Okay, lepas tu kejap, saya lupa nak cakap. Sebelum kita mengalami time kita tengah okey, ataupun mungkin intensiti rasa nak bunuh diri tu tak berapa kuat, kita tengah rasa okey, buat suicide safety plan. Kita dah buat awal-awal plan apa yang kita akan buat bila kita rasa nak suicide. Sebab bila time kita nak suicide tu, saya cakap lah jujur sebagai seorang pesakit, tak mampu nak kawal. Kita tak mampu nak rational, serius. Macam cakap lah apa-apa je dia orang ni memang akan rasa depresi ni akan mampu spin benda tu. Contoh kalau kawan kita cakap you have a reason to live, contohlah dia akan spin semua tu jadi ke arah membunuh diri macam tu. So kita kena buat plan. So antara plan-plan yang antara benda-benda yang ada penting kena ada dalam plan ni, yang pertama kita kena listkan benda yang kita kena ingatkan diri kita, reason untuk kita hidup. Ya bila kita tengah rasa nak bunuh diri tu. Reason tu kalau boleh yang memang bukan hanya sebab time tu kita tak boleh guna otak kita sangat tau. Kita tak boleh nak rational. So cari reason yang kena dengan hati kita, yang akan buat hati kita tersentuh. Sebab we have to keep ourselves busy. Ya itu betul. Satu. Ya. Okay. Yang akan buat hati kita tersentuh. Contoh kalau jangan yang macam terlampau logik, yang macam contohlah mungkin aku ingin hidup untuk untuk melakukan perubahan kepada dunia, contohlah kan. Itu secara logik je macam bagus kan. Tapi kan bila time kita tengah nak suicide tu, otak kita tak boleh nak rational macam tu. Aku nak buat perubahan kepada dunia, tak. Kita akan hati kita, kita akan ikut hati kita. So time tu kita kena listkan reason yang kita nak hidup. Contoh kalau saya akan list pertama saya Allah lah. Sebab saya sayang Allah. Macam Allah sayang saya. Kalau contoh saya cakap saya akan masuk neraka kalau saya bunuh diri. Contoh macam tu. Kalau saya lah, time saya nak bunuh diri, saya akan rasa macam ni. Aku memang ahli neraka. Aku memang orang paling teruk. So baik aku bunuh diri sekarang. Dia macam tu, otak saya dia pandai macam tu. So saya kena ingatkan sebab aku sayang Allah. Allah sayang aku, Allah tak nak aku bunuh diri. Ingat tu je, benda simple. Lepas tu kedua, ingat orang-orang yang kita sayang. Macam abang aku, kalau macam aku mati, apa jadi kat abang aku? Abang aku sedih. Macam tu. Lepas tu saya akan ingat kawan-kawan saya yang saya sayang, kawan baik saya atau doktor saya selalu paling ingat dengan saya selalu ingat doktor saya jugalah. Kalau saya bunuh diri,
apa doktor saya rasa mesti dia akan kecewa gila, dia banyak tolong saya tapi saya macam bunuh diri macam tu kan. Okay, so first dalam safety plan tu reason. Ingatkan reason. Okay. Kalau rasa tak ingat reason, tanya orang yang kita selesa bercakap, macam orang yang kita sayang kan. Saya selalu tanya kawan baik saya ataupun abang saya selalu tanya apa reason Jana nak hidup lah. Macam tu, saya tanya macam tu. Okay. Lepas tu yang kedua, siapa orang yang kita boleh pergi, siapa safe space kita. Macam saya cakap tadi abang saya ataupun saya kalau kawan baik saya WhatsApp sebagainya, saya call. Kadang-kadang tu Betul-betul. Kadang-kadang tu macam saya tak tidur, saya saya call je sepanjang malam dengan kawan saya supaya saya takkan terbuat benda-benda yang tak patut lah kan, macam tu. Okay. Lepas tu seterusnya dalam tu kena ada apa teknik-teknik yang boleh buat untuk kawal rasa tu. Contoh teknik yang saya buat bila time saya rasa macam tu, antara grounding teknik, tapi selalunya time saya macam tu saya tak mampu sangatlah nak buat. Macam grounding teknik ni macam lihat 5 benda yang kamu boleh lihat, cari 5 benda yang kamu boleh lihat, 4 benda yang boleh rasa, 3 benda yang boleh bau, macam tu lah kan. Supaya kita boleh be mindful dengan benda sekeliling kita dan kita boleh distract daripada pemikiran bunuh diri tu. Kalau saya, apa yang saya selalu buat, saya akan kira. Satu saat. Saya akan target setiap saat untuk saya hidup. Macam tu. Macam satu saat, aku hidup lagi. 2 saat, aku hidup lagi. 3 saat, hidup 4 saat, macam tu. So saya akan kira je sampai sampai beribu macam tu. Sampai saya rasa macam better. Macam tu. So akan kira. Sebab kadang-kadang bila kita target, kita nak hidup selama sehari, kita rasa besar tau. Kita rasa, ya Allah lama je aku nak hidup. So dah kena hidup lama macam tu. Macam tu lah. Sebab kalau kita nak suicide, memang kita rasa 1 hari pun lama tau. Even 1 minit pun. So saya pun kecilkan sampai 1 saat. Macam tu. Okay. So apa lagi selain tu boleh juga call befriender, call talian-talian macam talian kasih. I see. Terdapat ada talian yang boleh membantu. Ya, betul. I see. Saya Okay, pernah baik-baik. call. Baik-baik. Terima kasih Cik Jana atas perkongsian mengenai inisiatif itu sebentar tadi. Baik, sekarang kita proceed to the last question untuk Dr. Wina. Dr. Wina, are you still there? Okay. Ada sini. Okay. Mungkin doktor boleh, soalan seterusnya, mungkin doktor boleh dari perspektif seorang pakar, apa bantuan daripada orang sekeliling untuk memastikan mangsa ni boleh kawal minda mereka, dan mungkin doktor ada beberapa tips untuk mereka yang masih sihat akalnya ni, masih sihat mentalnya untuk mencegah diri daripada sebarang masalah kesihatan mental. Silakan doktor. Okay, terima kasih. Sebenarnya for your information, bila sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, daripada kita maupun kita yang mengalami masalah ataupun mereka, mungkin bila people yang having depression, yang ataupun having this kind of symptom, dia kadang-kadang bertindak di luar kawalan. Jadi bila dia bertindak di luar kawalan, jika kita berada around them, kalau kita tak kuat, means kita tak understand, we would react the same the way they react. Maksudnya contohnya kalau orang tu, kalau dia di luar kawalan, dia akan cakap benda-benda yang tak normal. Dia cakap benda tak normal. Jadi bila kita ni mendengar, dia pun tak sedar. Dia bukan, mungkin dia tak sedar ataupun dia di luar kawalan dia juga. Kita ni yang mendengar, kadang-kadang kita tak faham. Bila kita faham, kita lawan balik. Bila kita lawan balik, sometimes dia jadi macam gaduh macam tu. Sebenarnya sebab kita pun tak faham, kita pun tak tahu, and it is not our fault as well. You know what, sebenarnya beberapa benda yang kita tak boleh cakap, yang pertama sekali ialah kita jangan cakap
ni sebab kau lah ni salah, kau ada dosa sebelum ni. Hmm. Orang tu orang tu dah lah tengah susah kau cakap lagi kau nak dosa pula. Kan dia cakap macam tu. Kata ni lah sebab kau dah ada dosa sebelum ni. Biasanya orang dia talk about that sometimes bukan sengaja untuk memperlekehkan, tapi mungkin cara dia untuk menyedarkan orang tu, sedangkan orang tu bukan untuk disedarkan. Contohnya kita orang yang sakit ni dia boleh bertindak dua kawalan, dia tak boleh fikir, cakap pun bukan. Habis pun kita pun cakap ni sebab ni kau ni banyak dosa, sebab kita ni macam contohnya nak baiki dia, contohnya mak bapak kita yang cakap macam tu kat kita. Mak bapak kita tak intend untuk cakap macam tu kat kita for nothing. Dia intend to cakap kat kita for something. Mungkin dia nak nasihatkan kita ke whatever it is. But then that's happened to people around us, and so a lot of time people around us yang make things worse. So what we can do is actually, kita yang tahu kita sedang dalam keadaan tak proper, we say to them, I'm not well, don't disturb me. I'm not well, I'm very sensitive. I'm not well, so they understand. But then people bila they understand, they kena stop doing anything yang, sebab dia dah clearly said, dia dah clearly cakap. I cannot accept argument. I cannot accept comments. Kadang-kadang dia tak boleh accept even comments pun. Even you cakap apa pun dia tak boleh accept, sebab capability dia untuk menerima sebarang komen tu tak mampu. Dia tak mampu, tak macam orang normal. Okay. Ni apa lagi? Sebab saya baca soalan tadi macam banyak. That one inisiatif daripada orang sekeliling dan juga tips. Mungkin doktor boleh kongsikan tips untuk mereka yang masih sihat. Yang masih sihat, mentalnya. yang masih sihat mentalnya sebenarnya kalau you all masih tidak mengalami, sebenarnya jarang kita jumpa orang-orang yang makin sebenarnya sihat. Jarang sebenarnya. Sebenarnya jarang. Okay, I nak buka rahsia. Siapa nak dengar rahsia? Okay, saya. Siapkan. Kita ada 99 orang kat sini kan? I nak cakap satu daripada 4 orang. I tak nak cakap siapa dekat dalam rumah ni. Kita ada Aisyah, kita ada Lina, ada Ahmad, ada Ain, Aisyah, ada Mira, semualah kita tak kenal pun. I tak kenal pun siapa. Tapi I believe that dalam 20 tahun hidup, 18 tahun hidup, there must be satu episod yang mereka alami dalam hidup mereka. Cuma mereka dah sedar cepat ataupun diorang terus life changing ataupun something help. For your information, I also diagnosed dengan depression disorder pada umur, I tak ingat umur berapa. I tak ingat umur berapa sebab my childhood wasn't good. And I sembuh. I dah sembuh, look at me, I sembuh. Yay. Sembuh. And for your information, that something happened to me. This is rahsia, something happened to me recently. And I again diagnosed major depression disorder pada February 2021. And I'm belum sembuh, look at me, I belum sembuh. Alhamdulillah. Belum. Oh, belum. Belum. Not yet. You are still in. Yeah, so I've been having the sadness pada February, 2 minggu dah lama. Sekarang dah June and I haven't completely, belum completely return to normal. I see. And I've been crying like every day. I've been crying. Look at me, I'm crying. No, actually, I also sebenarnya saya juga mengalami simptom-simptom yang seperti begitu, dan sebenarnya simptom tu bukan like 24 hours. It can be every day, but it wouldn't be like every hours. So and sebenarnya I ambil ubat juga. SSRI, I've been meeting secretaries, I've been discussing this thing, and I see. I've been discussing MBT psychiatrist and I makan ubat. Tapi ubat tu tak sesuai dengan I. For information, bila you pergi psychiatrist, dia ada banyak range ubat. So ubat ni dia tidak one for everybody. So dia kena, dia bukan once for everybody. You tak boleh makan ubat orang lain. You tak boleh makan ubat orang lain sebab dia akan effect kat you. Mungkin you makan ubat ni, you sakit kepala, tak boleh. Sebab dia effect you punya brain, serotonin kat atas ni. And then satu lagi I nak cerita dengan you. Diam, ambil tu dah.
cerita dengan you tahu tak sakit mental ni siapa kalau ikutkan sejarah dulu-dulu, siapa yang sakit mental, siapa? Ingat tak? Tak tahu. You rasa siapa yang start? I nak cerita dengan you sejarah. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kita juga mengalami depression yang teruk sebenarnya. Dia having that, banyak-banyak Nabi Yusuf, Nabi apa lagi yang kena sembelihkan anak dia sendiri tu Nabi I can't remember. And then Nabi Muhammad kita dia having sadness, grief selama setahun. And then apa dia buat? Zaman tu mana ada ubat serotonin, mana ada ubat benda-benda ni. Sebenarnya orang tak tengok benda lah ni. Tapi apa yang Nabi buat? Ada dalam satu hadis yang Aisyah radhiyallahu cakap, dia kata Nabi Muhammad dia tumbuk barley tau, barley susu dengan honey. So kita panggil dia talbina. Kalau you Google talbina, Talbina. Talbina tu adalah ubat yang Nabi Muhammad guna untuk sembuh. Dan talbina ni bentuk dia macam ni. Dia ada jual kat Shopee tau. Kalau you Google, talbina ni ada jual kat Shopee, ada kat banyak-banyak lain lah ada. And then dia sebenarnya barley, and then you makan benda tu. Benda ni tak, bukan maksudnya bukan drug lah, bukan SSRI ataupun ubat-ubat yang doktor bagi. Ni adalah apa yang Nabi Muhammad bagi. And sebenarnya sebelum mental health punya isu di research di Europe ataupun di UK, sebenarnya mental health issue hospital yang pertama dibina adalah di tanah Islam, Baghdad. Jadi orang-orang Islam ni dia dah start aware dah benda ni. Hospital tu dah ada dekat tanah Islam, ada 3 tanah Islam yang betul, and then dia berkembang ke tempat lain. Jadi orang semua banyak research dah pasal ni. Jadi kalau kita go back to history, and then what they do ialah ini talbina ni yang you makan, and then this is what I'm having. That's why you see me, I'm happy right now. Hello. Actually, I'm diagnosed with major depression disorder not because of genetic, but because of life event that I'm having now. So I'm actually experience something satu life event yang agak sikit. But then yalah, because we have to go through, and suicidal thought as well come to me. Cuma I kena stop it. Suicidal thought tu dah stop it. Kita kena stop benda tu. It's not easy. We really have to stop that, but it's not easy. Yes. I just want to Okay, no. Saya rasa very informatif perkongsian daripada doktor tadi. Mungkin daripada kalangan penonton, after this yang rasa kurang bersemangat, boleh Google talbina dan boleh cari, boleh start eating it, boleh try out lah the talbina. Okay, baiklah. Saya rasa that's the end of our talk. Dah soalan terakhir. Sekarang we will choose one questions. Mungkin saya boleh cari satu questions daripada dekat chat box. Okay, saya jumpa satu questions. Mungkin saya boleh bagi kepada Dr. Wina. Sorry, I have a question. If someone does not have any suicidal thoughts, but he lost interest in life, like living life with no expectation or any desire, like he does not care about anything at all, is it also considered as mental illness, Dr. Wina? Yes. Walaupun tak ada suicidal thought, you kalau tak treatment dia akan ada. Yes. Dia consider mental illness bila dia berlaku dalam masa 2 minggu. Macam malas lost interest in life and everything. Dia sebenarnya dia opposite of maniac. Maniac tu macam everything macam dia nak buat something. So dia opposite of maniac. Sebenarnya dia one of the mental illness, but then if because of the depression, dia dalam depression tersebut, dia having that depression, cuma dia minor. Cuma kalau dia dah mengalami benda ni selama 2 minggu dan seterusnya, memang dia dah start maniac and then dia start turun, you akan tengok sekarang dia loss of interest. Nanti sikit lagi dia akan tiba-tiba hyper ataupun start
energetic and so on. But then it's fine, it's still normal. Depression ni sebenarnya normal kawan-kawan, sebenarnya normal sebab semua orang ada. Dalam episod Law of Life, you sekarang 18 tahun, 20 tahun mungkin belum ada, tapi you will. Cuma sekarang ni kita tak tahu apa masa depan akan berlaku, kita tak tahu you kehilangan ke apa benda, kita tak tahu. But then now you aware about this, you know how to handle it. Okay. Oh, okay. Good explanation. Okay. Maybe one last question. Okay, I have a question here. My friend who is suffering MDD once asked me, if you need a reason to live for another day, what would it be? And if you feel too tired to fight, what would you do? So saya nak tahu, dia nak tanya soalan ni kepada sesiapa yang sudi menjawab. Mungkin saya boleh address this question to Cik Jannah. Are you okay with this? Okay. If you need, okay, soalan ni ya. Kejap ya. Sebab saya pun pesakit kejap ya. Okay, maybe if you feel uncomfortable with this question, saya boleh tukar kepada soalan lain. No worries. Saya rasa soalan ni sebenarnya dia agak subjektif bagi setiap orang lah. Macam saya selalu reason saya sebab saya next question ya. Oh, sebab saya ni, okay, saya dah ingat dah. Selalu saya macam ni, saya fikir macam ni. Saya tak nak dah depressed dekat akhirat nanti. Tentu. Macam sebab saya selalu ini pada orang Islam lah. Okay, saya tak nak dah depressed time saya dekat akhirat nanti sebab macam dekat akhirat nanti dah tak akan ada sekelumit pun rasa sedih kan. Macam tu. Jadi itulah apa yang saya selalu ingatkan diri saya. Yang selalu yang perlu ditanam dalam minda kita. Okay, baik. Okay, baik Cik Jannah. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Zahratul Jannah dan juga Dr. Nurina Akmal atas kesudian untuk menjawab soalan yang sebentar tadi dan juga memberi perkongsian yang sangat saya boleh katakan very inspirational dan juga very informative. Okay, baiklah. Hadirin sekalian, seperti yang saya nyatakan di pembukaan webinar kita sebentar tadi, ada hadiah menarik menanti anda. Jadi kita akan adakan kuis berkaitan perbincangan kita pada malam ini. Okay. Bagi mereka yang berminat untuk menyertai kuis, anda boleh menyertai kuis melalui link yang diberikan di ruangan komen. Okay, baik. Okay. Dan sedikit peringatannya, diminta bagi sesiapa yang berminat untuk menyertai kuis ni, anda diminta untuk menggunakan nama sebenar dan bukan nama samaran bagi memudahkan urusan tuntutan hadiah kelak. Okay, so join now. Link di chat box. Okay, we will be giving around 1 to 2 minutes for you guys untuk join quizzes. Ada hadiah ya menanti. Jangan tak join, rugi ni kalau tak join. Ada hadiah. Ilmu dapat, hadiah pun dapat malam ni. Package lengkap.
Okay. Someone said dekat chat box kena reload. So Jason, maybe you can reload first. Okay, there is 32. Okay. Okay, everyone ready to answer the quiz? Okay, maybe we can start now. Okay, Jason, we can start now. We start the quiz now.
Okey, baiklah. Uh, okay, Jason, I think there is no need to close. Okay, baiklah. Okay, baik sekarang saya akan umumkan pemenang bagi permainan kuis kita pada hari ini. Okay, cited. Okay, tempat pertama jatuh kepada Maizatul. Yeay. Dan tempat kedua jatuh kepada Umi Suraya. Dan tempat ketiga jatuh kepada Farid Izwan. Okey, baiklah. Tahniah buat semua pemenang. Okey, diingatkan kepada para pemenang untuk meletakkan nama penuh anda di ruangan chat box. Kepada Maizatul, Umi Suraya dan juga Faris Izwan, anda boleh tinggalkan nama penuh anda di ruangan chat box. Later our crew akan contact anda, dan anda juga diminta untuk screenshot ranking anda sebagai bukti untuk tuntutan hadiah kelak.
Okey, baiklah. Okey, kita dah tamat dengan permainan quiz is kita. Mungkin yang lain tiada, mungkin tak ada luck malam ni tapi boleh cuba lagi next time. InsyaAllah. Okey, baiklah. Para hadirin, sesi kita pada malam ini telah sampai ke penghujungnya. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita iaitu Dr. Nurwina dan juga Cik Zahratul Jannah serta para hadirin sekalian atas masa yang diluangkan pada malam ini. Saya amat berharap kepada semua yang memberi sepenuh perhatian kepada sesi ini mendapat manfaat dan pengetahuan yang diperlukan. Dan semoga ilmu-ilmu yang diberikan, yang dikongsikan oleh Dr. Nurwina dan juga Cik Zahratul Jannah berguna untuk diri sendiri, orang sekeliling pada hari ini dan juga in the future, insyaAllah. Baiklah, sebelum kita akhiri sesi kita pada malam ini, kita akan adakan satu sesi fotografi. Jadi saya minta semua, kalau boleh yang boleh on camera, you can on your camera. Kita akan adakan sesi fotografi. Okay. Sekali lagi, okay, sebelum kita ambil gambar, sekali lagi saya nak ingatkan kepada Maizatul, Umi Suraya dan juga Faris Izwan untuk tinggalkan nama penuh anda di ruangan chat box supaya kru kami boleh kontak anda untuk tujuan tuntutan hadiah kelak. Okay, baiklah. Irfan, are you ready? Okay, saya akan ambil gambar. Oh, Chin. Okay, I'm sorry. Chin. Are you ready, Chin? Okay, wait. Sekejap ya. Okay, boleh. Okay, yang lain bolehlah betul-betulkan tudung sikit. Rapi-rapikan muka. Nak ambil gambar ni. Cantik-cantik. Ini cantik-cantik. Chin, whenever you ready, okay? Okay, it seems like we have problems dengan Chin. Chin, are you there? Okay, over to you, Zahin. Ini dia. Yuk. Lihat semua. Satu. Sekejap ada lag. Okay, ready? Smile. Satu, dua, tiga.
Okay, second take. 1, 2, 3. Okay, last. 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Is it done? Zahid? Okay dah semua? Dah. Okay. Dengan berakhirnya sesi fotografi kita sebentar tadi, maka berakhirlah webinar kita pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nurina, Cik Jannah dan juga hadirin sekalian atas masa yang dikongsikan. Dengan ini, saya akhiri event kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.